Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini untuk kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kelas kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah murid-murid, sebelum kita mulakan pada aktiviti lain, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tromen pun tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kena tambah boleh. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yaftahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita dah selesai bacaan doa. Sekarang ya saat ditunggu-tunggu kini telah tiba. Okey, saat yang ditunggu telah tiba. Apa aktiviti seterusnya? Okey, kita jarang-jarang Ustaz mulakan kelas dengan permainan gamifikasi. Tapi kelas tahun 2 ni beruntung. Mula daripada minggu yang Ustaz kena cerap dengan Nazir tu. Siapa yang kena tanya dengan tu? Siapa yang kena tanya dengan Nazir? Ustaz nak tahu siapa. Kita nak pergi kepada aktiviti kita tentang tajuk kita pada pagi ini. Okey, Ustaz akan naikkan. Okey, kita bersedia. Okey. Okey, dia patutnya dah keluar ni. Kita tengok Okey, dia tak nak keluar gambar ni. Kita cuba sekali lagi. Okey, dah keluar dah. Okey, kita tengok apakah aktiviti kita. Cuba teka gambar apakah ini. Kita mulakan sekarang. Mana tengah. Siapa tahu boleh buka mic. Betul. 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 Apa dia? Apa dia? Tergerak. Tengah baca doa. Tengah baca doa. Maknanya dia apa? Maknanya tajuk kita tentang apa? Tajuk kita tentang membaca doa. Okey, tanya semua tanya. Senang je tajuk pagi ni. Okey. Maknanya tajuk kita pagi ni adalah tentang membaca doa. Membaca doa. Maka dekat dalam buku teks kamu murid-murid, kita akan sama-sama untuk melihat pada muka surat berapa. Kita tengok buku teks muka surat berapa. Okey, buku teks semua dah ada. Harap-harapnya dah ada semua. 127 Ustaz tulis tadi. Okey, sekejap Ustaz tengok. Rasa betul 127 ni. Okey, perkenankan doaku. Perkenankan doaku. Dia lambat pula. Dia keluar. Okey, perkenankan doaku. Sebab tu di awal kelas tadi kita sama-sama menadah tangan. Menadah tangan dengan cara kita menunjukkan adab. Dengan cara kita menunjukkan adab, kita berdoa. Sebab apa? Islam menunjukkan contoh. Berdoa kita angkat tangan, menadah tangan. Mendoa kita angkat tangan. Tromen pun angkat tangan. Doa kita kena angkat tangan. Boleh, ada juga doa 127. Ustaz ada tulis dekat dalam komen tu. 127. Sebab tu doa ni murid-murid. Okey, murid-murid, doa ni dia
dalam Islam kita ada cara, disiplin kita untuk berdoa. Cara dia dengan kita mengangkat tangan, menadah tangan berdoa. Ada juga kita dalam situasi tertentu kita berdoa dalam keadaan kita tidak menadah tangan. Dalam macam mana gaya, macam mana bentuk dia? Ketika kita sedang solat. Ketika kita sedang solat. Dalam solat pula kan kita ada doa. Contoh doa iftitah. Doa iftitah. Allahu akbar kabir. Ketika itu kita sedang, tangan kita di bahagian pusat. Tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusat. Kita tidak tadah tangan. Doa iftitah Allahu akbar kabir, tak ada lagi. Allahu akbar kabir, tangan dekat dekat bahagian pusat ni. Itu doa juga. Sama juga seperti kita berdoa. Okey, doa kunut kita tadah tangan. Doa kunut kita tadah tangan. Begitu juga dengan bacaan doa ketika duduk antara dua sujud. Semalam Ustaz ajar tahun 3. Mereka belajar tentang sunat ab'ad, sunat hayat. Ada tentang bacaan duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, di mana di dalam itu dia ada tunjukkan. Rabbi gfirli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cari maksud dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah daku, tutupkanlah aibku, tingkatkanlah darjatku, berikanlah daku rezeki, sihatkanlah daku. Doa tu, doa. Tapi kita dalam keadaan duduk antara dua sujud. Bukan kita tengah duduk antara dua sujud kita angkat tangan, Rabbi gfirli warhamni. Tak ada macam tu. Kan tak ada, sebab itu dalam keadaan perbuatan solat. Kita duduk antara dua sujud. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk hari ini. Ustaz rasa Ustaz dah tekan rakam dah ni. Dah rakam. Okay. Kita apa kata pagi ni mungkin berbeza macam itu. Itu ramai Ustaz ucapkan terima kasih sangat pada murid-murid yang ikut kelas yang kita buat hari yang ketika pegawai pegawai tu Nazir tu dia cerap Ustaz untuk guru cemerlang. Okey, perkenankan doaku, tajuk kita. Kita nak doa macam mana? Macam mana doa kita diperkenankan Allah? Maka pada hari ini kita nak belajar. Okey, Ustaz akan ajar kamu, kemudian Ustaz akan pergi pada gamifikasi. Okey, apakah yang dia baca? Siapa boleh baca ni? Auni boleh baca? Auni boleh baca Auni? Ni. Baca apa Ustaz? Ni. Ustaz highlight kan. Ya Allah, rahmatilah kami. Boleh baca? Qalilan. Sikit-sikit boleh lah Ustaz. Okey. Ustaz, muka surat berapa saya baru masuk ni? 127. Maaf Ustaz. Anak seorang lagi tadi perang. Ada. Ya Allah, ya Tuhan ku. Lupa ada dua ni. Apa? Dia akan Ya Ustaz. Dia akan serentak. Dan satu lagi si kecil itu tak bagi. Allah. Aduh. Okey, tak apa. Okey. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, rahmatilah kami. Ibu apa? Ibu bapa kami dan guru kami. Guru kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat. Amalan yang diterima dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin. Itu doa tau.
Ustaz baca tu bukan baca saja tu doa. Doa kepada yang pertama murid-murid, ibu bapa. Yang kedua guru-guru kami. Sebab tu Ustaz suruh kamu baca. Kalau Ustaz baca kan, takkan Ustaz baca untuk Ustaz kan. Kurniakan kami. Lepas kamu dah doakan ibu bapa dan guru-guru, kamu doa, kamu minta pada siapa? Minta pada Allah. Kurniakan kami ilmu. Ilmu macam mana? Dalam dunia ni adik-adik, murid-murid, macam-macam ilmu ada. Macam-macam ilmu dah, macam astro dah, macam-macam ada. Macam-macam ilmu ada. Ilmu bermanfaat, ilmu tak bermanfaat, ilmunya sia-sia, ilmu yang langsung tak ada guna. Tapi kita doa sungguh-sungguh pada Allah, berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Ada orang dia belajar untuk jadi, ni minta maaf lah Ustaz, ni contoh. Ada yang belajar untuk jadi pencuri. Ada yang belajar untuk jadi yang merosakkan alam sekitar. Dia belajar apa? Belajar macam mana nak mencemarkan sungai, macam mana nak menyebarkan penyakit. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau tengok cerita Ummah Hana, yang waktu Ustaz ingatlah cerita Ummah Hana ni, sebab hari-hari tengok Ustaz pasang untuk anak Ustaz. Ada satu cerita Ummah Hana ni pasal apa? Pasal penyu yang termakan. Penyu yang makan apa? Dia termakan, ada sisa-sisa dekat laut. Bapa dan papa, mama dan Ummah Hana tolong penyu tu. Dan di akhir cerita tu, apa yang disebut oleh papa Ummah Hana, sesungguhnya kerosakan di atas muka bumi ini berpunca daripada tangan manusia. Ustaz macam ceramah pula. Tapi nak cerita dengan murid-murid, kita minta Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni bukan hanya untuk kita beri faedah pada diri kita, tetapi kita mampu memberi faedah kepada orang sekeliling kita. Masya Allah. Okey, dan terusnya amalan yang diterima murid-murid. Ilmu dah bermanfaat, amalan yang diterima, dan kita doa juga kejayaan. Allahu Akbar. Bagi bengkok Ustaz Taib. Kejayaan. Awak ingat kejayaan tu kat dunia je, dapat nombor 1 dalam perpesaan. Sekarang ni tak ada nombor 1 dah murid-murid. Sekarang kita nak berjaya di dunia ni apa? Kita berjaya menjadi manusia yang berguna pada diri kita, pada keluarga dan juga kepada bangsa dan agama. Dan yang paling penting, kita nak kejayaan di akhirat. Apakah kejayaan yang di akhirat yang kita mahukan? Kejayaan kita masuk syurga. Itu kejayaan yang sebesar-besarnya. Itu yang kita nak tanya, kita nak doa tu. Kan kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita doa murid-murid. Sebab tu dia namakan perkenankan doaku. Kadang-kadang Ustaz kan, Ustaz ada waktu bersemuka dah kan. Ustaz takut tanya murid-murid. Dunia ni kita mesti bila jawab. Dulu kita ada peksa kan, semua jawab. Dapat 6A, dapat nombor 1, dapat hadiah, dapat naik pentas, dapat sijil. Kejayaan di akhirat, dia jadi klik-klik lah sikit. Kejayaan di akhirat, kan? Sebenarnya kejayaan akhirat tu adalah kejayaan yang cukup besar, kejayaan yang lebih besar daripada kejayaan di dunia. Yang pertama masuk syurga Allah, yang kedua kita dapat melihat Allah. Itu kejayaan di akhirat. Okey, tu tak apalah kita belajar nantilah lepas ni lebih detail. Sekarang kita nak fokus kepada tajuk berdoa. Mengapakah kita perlu berdoa? Okey, kita pergi tentang muka surat 128. Dia orang tengah cakap ni apa ni nama dia? PU apa ni? Okey. Apa? Ini saya. Tegur macam tu je. Kan Isya. Muka surat berapa? 128. Saya tahu dah, mesti Kak Isya nak tanya muka surat berapa. Okey, apakah maksud dan dalil doa? Maksud doa. Ustaz tulis bawah Ustaz gariskan maksud doa.
Okey, doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Perbuatan hamba, perbuatan ni dia bukanlah merujuk kepada tingkah laku semata-mata, tetapi perbuatan ni merujuk kepada tingkah laku, percakapan, pertuturan, hati kita. Dalam hati pun boleh berdoa, kan? Ada yang bermaksud lagi ni. Tengah duduk duduk seorang-seorang, kan? Dalam hati pun ya Allah, berikanlah aku kereta mainan, tiba-tiba macam tu, kan? Dalam hati terdetik macam tu. Kaisha pun tak buka kamera. Kita berdoa, ya Allah, dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku. Dalam hati ni Ustaz cakap dekat mulut, Ustaz nak tunjukkan dalam hati kita boleh berdoa. Terdetik di hati. Ya Allah, sedapnya ayam goreng dekat dalam TV tu, ya Allah, kan? Dalam hati terdetik. Alangkah dapatnya rasa, kan? Diberikan nikmat merasai, kan? Macam tu. Kan dalam cerita Umar Hana kan ada, kan? Papa dia tengok ayam goreng, ayam goreng waktu tengah puasa. Macam tu lah, kan? Dia terdetik, sampai ayam tu boleh menari lagi. Contoh. Okey, kita teruskan lagi murid-murid. Kita teruskan kita punya pelajaran kita. Bila dah ramai masuk, dia seronok sikit ni. Boleh nak main gamifikasi tak? Nak main tak gamifikasi? Sonyak je ni. Okay. Nah. Macam pernah aku dengar apa tu. Sila jauhkan daripada mic ya. Okey. Allah. Okey, kita terus boleh sampai Ustaz data lagi Ustaz punya ni. Bapak budak boleh main, Ustaz? Bapak budak dia duduk jauh sikit. Dia disqualify. Allah. Okey, kena sebab nanti mak masuk. Suara tak clear, Ustaz. Suara Ustaz tak clear? Ustaz, suara tak clear. Suara Ustaz tak clear. Suara saya tak clear. Okey. Hitam mana tak clear ni? Hello. Tadi tak faham. Okey. Yang di tempat lain jangan dekat tak. Dekat saya lain saya dengar suara Ustaz. Oh ya, lain saya kot. Ini kelas parent ke kelas student? Tolong student. Okey. Tak, kalau ini bukan promosi Kalau nak kelas parent, ada kita punya parent ni boleh bagi kelas nanti. Bersama dengan PU Fakrul. Bukan nama sebenar. Itu kelas parent nanti. Ini okey. Saya teruskan pada nombor 3 ni. Kenapakah kita dituntut untuk berdoa, kan? Ini kita kena tahu alas kita punya kenapa, sebab dan munasabab kenapa kita kena berdoa. Ustaz nak tanyalah, Ustaz nak tanya pada murid yang ada hadir, dah ramai sikit, bolehlah tanya. Okey. Hazira. Boleh kat mak Hazira? Alamak, Hazira dia. Okey. Nur Zulaika, murid yang awal sekali masuk. Nur Zulaika, boleh buka mic? Dia tengah cari mic. Okey. Zulaika. Jangan berjerit. Okey. Okey, Nur Zulaika, kenapa kau selalu tak berdoa, Zulaika? Lalu Okey. Zulaika doa untuk apa? untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ulang semula. Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Okey, itu jawapan level tahun 45 tu.
456 untuk mendapat keredaan Allah. Oh, itu tinggi ni jawapan tu. Kalau dalam band TP tu dapat TP 456. Ustaz dah dengar Akilah. Oh, Akilah. Okey, Akilah. Doa untuk dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau Ustaz tanya tadi. Bocor. Ada orang dah sebut jawapan. Bocor jawapan. Jangan sebut dulu. Mat tutup dulu. Okey. Akilah ni risau. Kadang-kadang line dia tak sampai kat dia. Akilah. Okey, Akilah buka mic. Okey, sampai. Akilah doa tak? Dia cari kat mana nak ni. Akilah doa tak pagi tadi? Akilah tutup suara balik. Okey. Sebabkan tadi dia dah dengar jawapan bocor. Adik Kaisarah Hanani ni. Okey, buka mic. Okey, kenapa kongsi dengan kawan-kawan, kenapa kamu berdoa? Jawapan bapa tidak diterima Okey. Apa bukan surat mana tadi? Ini soalan Ustaz tanya, kenapa kamu berdoa? Dalam buku tak ada. Ustaz tanya. Auni Zara, kejap Auni. Ada Ustaz nak tanya ni. Dapat kebaikan kepada dunia akhirat. Dapat kebaikan di dunia, bukan kepada di dunia dan di akhirat sana. Okey, dah lama tak bagi ni kan. Okey, semua beri tepukan kebenaran kepadanya yang dah jawab. 1, 2, 3. Terbaik kebenaran. Okey, murid-murid. Auni Zara dah berapa kali angkat tangan. Okey, Auni buka mic. Boleh. Okey, buka mic. Okey. Okey, kenapa kamu berdoa? Memohon kepada Allah. Apa yang doa yang selalu yang kamu ucapkan? Baru dia Doa belajar. Doa belajar. Okey, itu memang kita doa hari lah kan. Kelas hari-hari. Arisa Kristina dah termenung dah. Ustaz tak sebut nama dia. Okey, Arisa. Allah, dia tepuk kepala lah. Jangan tepuk kau buat. Ya, Ustaz. Okey, apa yang awak doakan? Salah satu. Doa apa? Doa supaya dapat kembali ke sekolah. Tak pernah Ustaz dengar doa tu. Apa awak beri jawapan tu kan? Dapat jumpa kawan-kawan. Dan doa yang satu lagi yang Ustaz tak dengar daripada jawapan kamu ni, supaya Ustaz Aizat sihat sejahtera. Memang sihat sungguh Ustaz waktu PDPR ni. Okey, Raika. Jangan nak sembunyi-sembunyi. Raika ke tu? Bukanlah mic. Ustaz nampak mulut awak je. Bukan angkat tangan, bukan mic. Raika. Lama tak nampak awak. Okey, apa doa yang awak selalu bacakan? Ada polis pula bunyi Raika, takkan apa doa Ustaz awak tak pernah baca? Ada doa untuk ibu dan ayah? Ada. Nak dengar boleh? Tak boleh. Doa adalah rahsia. Okey, tak apa. Ambil masa, take your time. Okey, kita teruskan kepada yang berikutnya. Kita nak pergi
pada permainan tak sekarang? Pergilah permainan dulu. Sebab lepas ni kita akan lebih mendalam topik yang kita akan baca berkaitan dengan kita ada dalil. Sebelum kita pergi pada permainan, kita baca dalil dulu pada muka surat yang berikutnya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya berdoa, firman-Nya. Firman-Nya. Okey, saya nak okey, dalil nakli. Mana nak memerintahkan kita berdoa supaya berdoa. Kita berdoa berdasarkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya ini yang selalu dibacakan kalau kita dengar di TV ke dan radio, ni dia selalu dibacakan oleh ustaz-ustaz dan ustazah. Maksudnya Tuhanmu, kamu ingat dia punya maksud pun okey dah. Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Allahu Akbar. Ustaz ulang balik. Maksud dia Tuhanmu, Tuhan kita siapa? Allah telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Surah Ghafar. Nak kita kat sini murid-murid, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu keampunan, pintu rahmat, dan juga membuka kepada kita selaluas untuk berdoa. Dengan kasih sayang Allah, Allah beri kita pulang kita berdoa. Berdoalah. Doalah, ya Allah, ya Tuhanku, nak basikal, ya Allah, nak basikal, ya Allah. Doa hari. Mana tahu dapat basikal, tak dapat basikal pun dapat dah tayar basikal. Doa. Okey, kita pergi kepada kita punya permainan yang pertama. Dah tahu dah, Ustaz tahu dah. Kamu tunggu yang tu sebenarnya. Okey, kita pergi permainan kita yang pertama. Kita nak pergi, sekejap Ustaz nak susun balik permainan tadi. Okey. Ya. Dengar. Sabar. Dengar. Saya nak minum air Boleh. Tak apa. Tahu awak duduk kat dapur, awak duduk dekat dengan dapur tu, capai je air, tak apa. Kalau ustaz tak apa, nak ambil air nak minum kat sebelah boleh, tapi jangan makan mi nasi kan. Minum air tak apa. Kalau makan mi dengan nasi tu ustaz nampak terliur. Okey. Kita tengok kita punya permainan untuk aktiviti kita pada hari. Apa lagi? Nak ajak minum. Okey, kita tengok ni. Permainan kita yang pertama. Ini perkenankan doaku. Permainan pertama. Okey. Okey. Maksud doa ialah A. Perbuatan seorang hamba. B. Perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. C. Perbuatan seseorang hamba yang bersedekah. Siapa tahu buka mic? B. Betul. Dah jawab B, jawab C. Betul ke salah? Okey, salah pertama betul. Surah apakah yang menunjukkan dalil berdoa? Ghafir, Al-Falaq, Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okey, betul. Surah Al-Falaq. Okey. Boleh lepas baca tadi kan, surah Al-Ghafir. Mengapakah kita ada alien melintas. Mengapakah kita dituntut untuk berdoa? A. Untuk menunjukkan sifat rendah diri dan taat sebagai hamba yang lemah. B. Tanda hamba yang runtuh. Tak habis baca soalan. Okey, betul. Baik, kebenaran. Ya, betul. Antara berikut adalah ada berdoa kecuali. Apakah ada doa kecuali? Apa dia? Okey, mari kita jenama puasa. I tak ada. D tak ada. Betul. Habis huruf awak sebut Okey, soalan yang terakhir. Di antara berikut yang manakah kepentingan mengamalkan adab berdoa? A. Berwuduk. B. Merendahkan suara. C. Memupuk sikap berusaha dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kemahuan seorang dan berdoa. Berwuduk.
Jangan salah ni. Dia kata kepentingan. Siapa? Ramai nak jawab A Okey, tengok. Salah. Siapa dia C? Okey, dah tamat. Okey, dapat 4/5 sahaja. Okey. Tak apa. Nanti kita main game lagi ya. Ada satu game lagi. Game yang terakhir. Okey. Murid-murid yang rahmat Allah SWT, sekarang kita nak pergi kepada kita punya yang terakhir. Okey. Okey. Boleh tutup suara dulu bergema dalam. Okey, tutup suara dulu yang lain. Nanti tak seru nama. Okey, kita lihat kepada yang bahagian terakhir tadi. Tata cara berdoa. Kan tadi ada soalan tentang tata cara kan. Dia terbalik. Ada kita belajar melalui pengetahuan sedia ada. Ada kita belajar berdasarkan kepada ilmu yang kita pengetahuan sedia ada, dan ada yang kita kena belajar selepas dia. Maksudnya kita kena baca, kita kena dengar baru kita dapat ilmu tu. Okey. Niat ikhlas kerana Allah. Ini adalah tata cara yang pertama. Kita doa kena ikhlas. Ustaz highlightkan ikhlas. Yang kedua berwuduk. Ini perkara-perkara yang disunatkan lah. Menghadap kiblat, menadah tangan. Menadah tangan ni adalah lemak dah tergaris lah. Okey, menadah tangan. Keyword dia adalah tangan. Seterusnya menumpukan perhatian. Keyword dia adalah perhatian. Kita doa nak perhatian Allah. Bukan perhatian boboiboy. Doa tengok boboiboy, tengok TV. Doa tengok cerita kan. Tengok cerita kartun kan. Kita doa nak perhatian Allah. Memulakan doa dengan ataupun kita doa ni nak perhatian Allah, bukan bila cikgu lalu, ya Allah ya Tuhanku, cikgu dah pergi je, tangan pun turun. Tak ada macam tu. Tak ada maknanya. Okey, seterusnya memulakan dengan memuji Allah. Allah, kita doa kita mula memuji Allah. Dengan memuji Allah, hati akan menjadi tenang. Okey. Dan seterusnya selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat kata Nabi. Sebab sesungguhnya Nabi dia hanya beri syafaat orang yang banyak ingat dia lah, ingat Nabi. Okey, yang seterusnya, keyword yang seterusnya, suara. Kenapa saya highlightkan suara? Sebab kita nak doa, suara kena rendahkan suara. Bukan nak kata suara tak dengar langsung. Apa imam tu doa tak dengar tu? Jangan sampai satu sekali tak dengar suara. Itu tak dengar suara, langsung tak keluar suara kan. Ini merendahkan suara, tanda kita berdoa dalam keadaan diri kita rasa rendah diri kepada Allah. Kita rendah diri kepada Allah. Kita rasa diri kita ni adalah hamba. Hamba tu dekat dengan perkataan humble, merendah diri. Okey. Keyword yang seterusnya, yakin, penuh keyakinan. Doa penuh keyakinan ni maksud dia murid-murid, doa sungguh-sungguh lah. Jangan doa sambil lewat. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku baju. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kejayaan. Doa sambil lewa. Allah nak dengar tak kita punya doa macam tu? Mesti tak nak. Doa betul-betul kan? Tak nak. Tak nak. Doa betul-betul, ya Allah ya Tuhanku, meleleh mata kan. Jangan doa, ya Allah ya Tuhanku, betul dia diam, lupa tidur. Tak boleh macam tu. Okey. Doa yang kemudian, keyword yang seterusnya, doa dibaca dengan tenang. Okey, keyword ni adalah tenang. Tenang dan tertib. Okey. Baca doa kata, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa. Jangan doa, ya Allah Tuhanku. Macam ada kan, ada orang baca Fatihah. Ustaz pernah tunjukkan macam mana baca Al-Fatihah laju tu tak sempurna kan. Baca satu nafas, habis boleh langgar kan. Baca doa dengan tenang. Jangan baca doa sebabkan apa? Baca doa dengan keadaan yang tergopoh-gapah. Jangan macam tu. Yang terakhir, keyword yang terakhir adalah mengucapkan amin. Ini macam perkara sunat lah. Amin selepas berdoa. Okey.
Okey, ini adalah keyword yang Ustaz akan ulang balik keyword je. Ikhlas, kedua wuduk, ketiga kiblat, keempat tangan, kelima perhatian, keenam memuji, ketujuh memuji Allah, ketujuh Nabi Muhammad, ke-8 suara, ke-9 yakin, ke-10 tenang dan ke-11 amin. Ini adalah keyword. Bila kita dengar perkataan keyword ni adalah kata kunci, maka kamu akan ingat ayat yang panjang. Contoh, amin. Oh, kena ucapkan amin di hujung doa nanti. Tenang, maksudnya Ustaz kata baca doa kena tenang. Yakin, kena berdoa dalam keadaan yang penuh yakin, bersungguh-sungguh. Suara, oh kita doa kena dalam nada yang merendahkan suara. Tanda kita rendah diri, tanda kita hamba kepada Allah. Muhammad, oh kita kena berselawat kepada Nabi. Memuji Allah, oh kita kena sebut, memulakan doa kita dengan memuji Allah. Perhatian, kita doa kena tumpu perhatian dan mengharapkan perhatian daripada Allah. Yang seterusnya, apa lagi? Keyword Ustaz. Tangan, oh doa kena tanda tangan. Kiblat, sunat doa menghadap kiblat. Dan yang seterusnya, wuduk, angkat wuduk, dan akhir sekali ikhlas. Kita doa, niat kita kena ikhlas. Jangan doa benda yang tak baik. Doa kawan kita jatuh tergolek-golek kat tangga. Jangan macam tu kan. Tahulah tahun 2 ni kan, kamu geram ke Siti. Siti tak ada lama, Siti tak masuk kan. Kita punya Google Meet ni. Kalau Siti tu suka musik kat kelas, janganlah kita doa macam tak baik. Kita doa yang supaya kawan kita bertambah baik. Kawan kita menjadi orang yang berubah menjadi orang yang saling membantu. Okey, info doa untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, semua ikut. Kalau tak nak buka mic pun tak apa, mulut gerak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan sama-sama. Trompet nak tanda tangan sekali ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami daripada azab api neraka. Amin. Okey, dengan baca doa tadi maka tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey, kita nak pergi kepada kepentingan yang terakhir, kepentingan sebelum kita akan ada satu lagi permainan gamifikasi. Okey. Okey, kepentingan. Okey, kita dah sampai kepentingan. Yang pertama Ustaz akan ringkaskan. Okey, Allah, kepentingan kita berdoa. Mana Ustaz punya marker hilang ni? Kepentingan memperkenankan, Allah akan memperkenankan permintaan. Memperkenankan kita punya kata kunci. Jika memperkenankan permintaan, Allah akan menerima doa daripada hamba-Nya. Sebab tadi dalil tadi Allah dah berkata, doalah kepadaku, nasanya aku akan perkenankan. Yang kedua, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Keyword dia apa? Memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Memupuk peribadi lah saya cerita. Ini keyword kita, memupuk peribadi. Kata kunci memupuk peribadi. Okey. Dan di mana dalam kita memupuk peribadi ni, dia highlightkan adalah menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Maksudnya di sini kita nak berdoa dalam keadaan diri kita, bukan hanya hati kita suci, tetapi pakaian kita, tempat kita nak bersembahyang, tempat kita nak solat itu dalam keadaan yang bersih. Okey, ada dalam bahagian dalam bidang ibadah. Dan yang ketiga, berbentuk sikap berusaha. Dia punya keyword dia adalah, kata kunci dia adalah usaha sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Kita kena berdoa, di samping itu kita kena berusaha lah. Jangan kita kena, orang kata macam orang nak bertawakal, dia kena ada usaha lah sebelum dia bertawakal. Tak apalah, biarlah aku bertawakal kepada Allah. Apa yang kau buat? Tak apa, tak ada apa-apa, nak bertawakal je. Tak boleh macam tu. Sedangkan kalau kita nak makan pun, kita kena ada usaha ambil nasi masuk dalam mulut. Itu contohlah analogi. Lapar lah, tak apalah, aku bertawakal, semua tawakal lah, nanti aku kenyang lah. Tak boleh macam tu. Kena ambil nasi dalam periuk, letak dalam pinggan.
Ambil lauk, letaklah pinggan. Ambil sayur, pecah telur 2 biji. Tu macam ustaz pula nak makan. Okey. Dan kita nak masuk nasi dalam mulut. Okey, dan kita tidak lalai serta leka. Nak doa kena buat betul-betul. Apakah kepentingan kita mengamalkan doa? Ini ini selalu dia punya soalan duduk kat bawah. Ayat jawapan dekat atas. Lepas tu ustaz kata buku teks ni kadang-kadang dia punya info ke info ke apa ni kan, persoalan ni dia kena duduk kat atas. Orang baca benda ni baru baca. Allah Akbar. Okey, kita hendaklah, okey, ini rumusan untuk murid-murid hari ni. Kita hendaklah jangan masuk padam ni. Kita hendaklah beradab ketika berdoa kepada Allah. Bagaimana kita beradab di dalam kelas, lebih-lebih lagi kita kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di penghujung ni kita main satu permainan gamifikasi yang terakhir insya-Allah. Okey, jap masa nak capture ni. Okey. Kita pergi permainan yang terakhir, quizzes. Okey. Okey, quizzes. Okey. Okey. Quizzes ni kita nak main dalam secara live dan juga kita ustaz akan bagi sekali lagi tengoklah quizzes yang sama ataupun quizzes yang lain untuk kamu jawab semula sebagai secara individu, dan ustaz akan ambil itu sebagai pelibatan kamu pada hari ini. Okey, ustaz tekan instructor paste. Okey. Okey, tunggu dekat bahagian komen apa tu? Kalau masuk komen dekat Google Meet tu, ustaz akan share pada kamu link. Okey. Ada pusing pula. Okey, ustaz akan share link pada kamu. Copy link. Okey, tengok dekat bahagian komen. Okey, tekan. Ada ustaz ada bagi link. Okey, tunggu siapa yang dah masuk. Okey, ada seorang dah masuk. Auni Zahra dah masuk. Tunggu yang lain. Okey, tunggu yang lain. Okey. Okey, ada lagi yang belum masuk, kita tunggu. Okey. Okey, Ustaz suka ambil gambar kongsi dalam kamu punya ni. Dalam kamu punya group kelas. Okey. Oh, ada baru Ustaz nak mulakan. Ada yang okey. 5 orang, baru 5 orang. Ada lagi yang nak masuk? Kalau yang tak masuk tak apa, boleh jawab secara boleh jawab nanti. Link yang sama ni Ustaz akan bagi dalam WhatsApp kelas. Kamu boleh jawab semula untuk isi pelibatan kamu. Okey, dan juga markah. Okey, 5 orang tak apa, kita tengok 5 orang je kita main. 5 orang, Ustaz akan tekan start. Kita mula sekarang. Kita tengok soalan yang pertama. Okey. 1. Tak siapa yang jawab ke? Tak ada yang jawab. Ustaz Raika. Apa dia? Tak sempat jawab. Hello.
Ya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Oh, game pertama tu dah terlepas tak dapat jawab. Okey, tak apa. Kita mula semula. Tak apa, kita mula semula. Restart balik. Okey. 3 2 1. Dia terberhenti soalan dia. Okey, dapat tak? Okey, kita ada sedikit masalah tentang soalan ni Okey murid-murid. Ustaz macam lost connection dengan awak ni. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam Ustaz. Macam terdiam, lost connection. Okey, tak apa. Untuk permainan ni Ustaz akan sharekan link sebab Ustaz rasa ada technical issue tentang permainan ni. Tak boleh nak pergi proceed. Tak apa, kita akan kongsikan kepada kamu link permainan gamifikasi selepas daripada kelas ini, insya-Allah. Okey. Kita akan tamatkan sesi kita dah pukul 11. Ustaz akan off dulu recording.